Dan salam sejahtera. Saya Azalinda binti Mat Saad akan membentangkan satu kajian yang bertajuk COVID-19 tahap persediaan pensyarah Politeknik Nilai dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. PDP DT. Kajian ini telah dilaksanakan bersama-sama dengan Puan Jarina Ibrahim dan Puan Suhaila Madrus. Pada Disember 2019, satu virus dikenali sebagai coronavirus telah dikesan di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Pada Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan virus ini sebagai satu pandemik yang lebih dikenali sebagai COVID-19. Berikutan dengan COVID-19, pada 16 Mac, Perdana Menteri kita telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bermula 18 Mac. Sehingga kini di Malaysia masih lagi melaksanakan PKP iaitu PKPP. PKP fasa ke-6. Sehubungan dengan PKP, untuk mengekang penularan wabak, satu langkah yang dilakukan adalah menutup semua institusi pendidikan tinggi awam dan swasta serta institusi latihan kemahiran di seluruh dunia. Bermakna apabila penutupan berlaku, pelaksanaan PMP perlu dilakukan secara di dalam talian. Sehubungan dengan itu, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti telah mengeluarkan satu garis panduan pengurusan operasi politeknik dan kolej komuniti semasa dan pasca Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik, panduan untuk melaksanakan PDP-DT. PDP-DT ini juga dikenali sebagai e-pembelajaran. Jika dilihat, kaedah pembelajaran sebelum PKP adalah 100% secara bersemuka. Semasa PKP, hanya semester 1 saja bersemuka, semester 2 sehingga semester 5 akan dilaksanakan dalam talian, semester 6 akan melakukan latihan industri. Sehubungan itu, kami ingin menjalankan kajian ini dijalankan untuk melihat tahap kesediaan pensyarah Jabatan Perdagangan untuk melaksanakan PDP-DT. Satu kerangka kajian telah diadaptasi daripada Su Keng Ho dan rakan-rakan 2015 daripada kajian mereka Learn Cute, a Conceptual Framework for E-Learning Implementation in Secondary School. Kerangka ini melihat daripada 3 dimensi iaitu dimensi pensyarah, dimensi kursus dan dimensi teknologi. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan pensyarah terhadap PDP-DT. Yang kedua, mengenal pasti tahap teknologi yang dikuasai oleh pensyarah dalam melaksanakan PDP-DT. Yang ketiga, mengenal pasti tahap kesesuaian khusus untuk melaksanakan PDP-DT. Anderson 1998. E-pembelajaran ialah pembelajaran secara rangkaian. B2000, e-pembelajaran ialah arahan pembelajaran berasaskan web. Mishra 2009 menyatakan e-pembelajaran juga didefinisikan sebagai pembelajaran secara talian, pembelajaran online, pembelajaran berasaskan internet, pembelajaran berasaskan teknologi, pembelajaran berasaskan komputer, pembelajaran berasaskan web dan pembelajaran maya. Dari segi dimensi pensyarah, menurut Yusuf Hashim 2012 mencadangkan agar pensyarah sentiasa menggalakkan pelajar bergiat aktif untuk menyertai aktiviti berkumpulan dalam grade mereka serta memberi maklum balas yang sesuai atas prestasi mereka. Dimensi teknologi menurut Rubiah Umar dan Jamilah Haji Ahmad 2008, PDP-DT penyampaian pendidikan atau latihan melalui internet dengan menggunakan teknologi komputer. Dimensi khusus menurut Mel Husih dan Fallon 2010 berpendapat teknologi seperti tablet, iPad tidak lagi mempersoalkan dari semasa, bila dan tempat belajar, lebih mempersoalkan dari segi jalinan hubungan yang mantap di antara pengguna. Menurut laman web https e-learningindustry.com, 7 tip persediaan PDP
iaitu merancang kelas, bersedia menguasai teknologi, persedaran mengajar yang sesuai, merangsang perbincangan, berkomunikasi, memotivasi pelajar dan memberi maklum balas di dalam kelas. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan soal selidik. Okay. Terdapat dua bahagian iaitu bahagian A, latar belakang responden, bahagian B adalah soal selidik iaitu untuk analisa tahap kesediaan pesyarah yang menggunakan skala Likert 5. Untuk mengukur kebolehpercayaan soal selidik ini, soal selidik ini telah diberi kepada 15 orang pesyarah jabatan lain dan alfa Cronbach yang didapat adalah 0.19. Maknanya kebolehpercayaan soal selidik ini adalah tinggi melebihi 0.8. Soal selidik ini dianalisa menggunakan peisian SPSS version 25 yang menggunakan kaedah min, peratusan dan kekerapan. Sistem kajian, populasi seramai 50 orang. Sampel kajian adalah 44 orang berdasarkan tabel Krigi Morgan 1970. Ini bermakna 88% daripada jumlah populasi. Sampel kajian ini datanya akan dianalisis menggunakan peisian SPSS. Pentaksiran skor min menurut Muhammad Ridwan 2007, min di antara 1 hingga 2.4 adalah pentaksiran rendah, 2.1 hingga 3.80 sederhana, 3.81 hingga 5.00 adalah tinggi. Analisa dimensi pesyarah. Item kedua mendapat min paling rendah iaitu saya mampu mewujudkan suasana pembelajaran PDPDT yang lebih seronok. Item yang keenam mendapat min 4.27 yang iaitu yang paling tinggi. Saya mengikuti kursus dan latihan bagi meningkat kemahiran dalam mengendalikan PDPDT. Secara keseluruhan, min bagi dimensi pesyarah adalah 3.78. Analisa dimensi teknologi dapat 12 item di dalam dimensi ini yang mengukur segi teknologi perkakasan dan peisian. Item yang ke-10 adalah saya mahir menggunakan quizzes untuk menyediakan penilaian berterusan seperti test dan quiz yang paling rendah iaitu 2.81. Item yang ke-11 yang paling tinggi, minnya 4.29. Saya mahir menggunakan aplikasi telefon mudah alih WhatsApp dalam melaksanakan PDPDT. Secara keseluruhan, min bagi dimensi teknologi adalah 3.49. Analisa bagi dimensi khusus, item yang 5 adalah yang paling rendah 3.31 dan item yang ke-6 adalah yang paling tinggi 3.68. Secara keseluruhan adalah 3.48. Secara keseluruhan analisa min, jika dilihat ketiga-tiga dimensi prestasi minnya adalah sederhana. So secara keseluruhan min bagi dimensi ini adalah 3.58 iaitu sederhana. Tahap di sini dapat kita nyatakan tahap kesediaan pesyarah di Politeknik Nilai dalam melaksanakan PDPDT adalah di tahap sederhana. Okey, perbincangan. Pesyarah masih lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan PDPDT kerana sebelum ini kita melaksanakan PDP adalah secara bersemuka. Masih lagi belum melaksanakan secara 100% di dalam talian. So berikutan dengan itu pesyarah perlu menggunakan sepenuh masa persedaran dalam talian, memperkembangkan maklumat dalam talian, berkomunikasi dan kemahiran interpersonal yang berkesan serta kemahiran kerjasama dalam membina pasukan. Guru juga perlu berperanan sebagai facilitator, jurulatih, pendidik, merancang aktiviti, mencabar dan memberi bimbingan yang berkesan dalam maklum balas yang berkualiti. Menurut National Education Association 2002. Pesyarah juga perlu diberi pendedahan yang mantap mengenai teknologi untuk melaksanakan PDPDT.
Guru yang mengajar pembelajaran perlu dilatih dalam teknologi maklumat dan internet untuk berkumpul bersama pelajar mereka dalam bilik darjah maya supaya guru berupaya untuk mentadbir semua aplikasi di dalam PDPDT. Davi dan Savalingam 2018. Sumber manusia perlu diberi pendedahan mengenai keperluan melengkapkan keupayaan diri masing-masing dalam revolusi industri 4.0. Zafir Han 2018. Okay. Pesyarah berpendapat kursus yang diajar mungkin kurang bersesuaian untuk dilaksanakan secara dalam talian. Tetapi sebenarnya pelajar lebih cenderung melakukan pembelajaran secara bersendiri dan menggalakkan pelajar untuk melakukan penilaian berkendiri dari semasa ke semasa untuk lebih memahami kandungan sesuatu kursus. Penilaian ini akan dapat membantu pelajar dan pesyarah untuk memastikan hasil pembelajaran dapat dicapai di akhir sesi pembelajaran. Mazlina Abdul Majid 2020. Kandungan sesuatu kursus jika dilaksanakan berkesan adalah bergantung kepada kandungan kursus yang dirancang dengan baik, interaksi bermotivasi antara pengajar dan pelajar. Anna Sun Zifang-Shen 2016. Secara dari simpulkan di sini, daripada hasil dapatan kajian ini dapat dirumuskan bahawa tahap kesediaan pesyarah melaksanakan PNPDT di Politeknik Nilai adalah tahap sederhana. Pesyarah serta pendidik perlu mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan. Jika dahulunya kita mengajar secara di dalam kelas, setelah pandemik COVID-19 merebak, PMP telah mengubah corak pengajaran kepada di dalam talian. Maka pesyarah perlu mampu untuk memotivasi dan menggalakkan penglibatan pelajar semasa proses PDPDT. Di samping itu juga pengaruh rakan sebaya dapat memberi galakan kepada pesyarah untuk melaksanakan PDPDT. Teknologi akan menyokong pesyarah untuk melakukan PDPDT. Teknologi dari segi perkakasan dan peisian seperti aplikasi pengajaran online iaitu Google Meet, Microsoft Teams, Kahoot, Quizzes dan Google Classroom. Dengan ini, PDPDT akan dapat dilaksanakan dengan lebih mantap dan berjaya. Sekian, terima kasih.